tangan-tangan pelayan lain dia potong ni, dia cantumkan kepada badan mangsa yang satu ni tadi. Dan dikatakan usus lelaki ini tadi terkeluar daripada perutnya dan berciciran di lantai, guys. Hello guys, welcome back to my channel. So hari ini guys, saya kembali lagi dengan satu kisah tentang seorang pembunuh bersiri, di mana pembunuh bersiri ini adalah seorang wanita. Dan jika sebelum ini kita tahu bahawa di Hungary ada seorang pembunuh bersiri yang lebih dikenali sebagai The Hungarian Countess. Dan sekarang kita ada seorang lagi pembunuh bersiri yang dimana cara pembunuhan yang dia lakukan ini guys sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Dan wanita ini lebih dikenali sebagai Madame Lalaurie yang berasal daripada Spanyol. Dan sebelum saya meneruskan kisah lanjut tentang si Madame Lalaurie ini, mari kita tengok awal kehidupan tentang dia. So check this out. Mary Delphine McCarthy dilahirkan di New Orleans, Louisiana, Spanyol pada 17 Mac 1787. Bapaknya yang bernama Louis Bethlehem McCarthy, manakala ibunya bernama Mary Jane. Kedua-dua ibu bapa si Delphine ini tadi merupakan orang-orang yang sangat terkenal dan berpengaruh pada ketika itu. Dan si Delphine juga ini terlahir daripada golongan bangsawan di mana keluarganya ini adalah golongan orang-orang yang mempunyai harta yang banyak pada ketika itu guys. Ditambah lagi dengan pakcik si Delphine ini merupakan seorang governor di Spanyol dan Florida pada 1785 sehingga 1791. Manakala sepupu si Delphine ini merupakan seorang datuk bandar di New Orleans. Si Delphine ini berkahwin sebanyak 3 kali dan perkahwinan pertamanya itu pada 11 Jun tahun 1800. Dia berkahwin dengan seorang pegawai diraja yang berjawatan tinggi, iaitu Don Raymond di Lopez Angulo. Dan pada tahun 1804, suami si Delphine ini tadi dilantik sebagai ketua general di Spanyol di wilayah Orleans. Ketika itu, si Delphine ini sedang mengandung anak pertama mereka, dan pada ketika itu dia dan suaminya tidak tinggal bersama. Dan pada waktu si Delphine ini dalam perjalanan untuk pergi ke tempat suaminya ini, dia mendapat berita bahawa suaminya ini meninggal dunia tanpa diketahui apa penyakitnya. Dan beberapa hari selepas suaminya ini meninggal dunia, si Delphine ini pun tadi selamat melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Borgia Delphine Lopez Angulo, atau lebih dikenali sebagai Bocuta. Setelah beberapa tahun si Delphine ini menjadi janda, akhirnya pada tahun 1808 dia berkahwin sekali lagi dengan seorang lelaki, iaitu si Jane Blanky, merupakan seorang pegawai bank, peniaga dan juga merupakan seorang peguam. Hasil daripada perkahwinan dia dengan suami keduanya ini, mereka dikurniakan dengan 4 orang cahaya mata, iaitu Mary Louise Paulina, Louise Mary Laurie, Mary Louise Jane, dan Pierre Pauline Blanky. Suami keduanya ini juga dikatakan meninggal dunia pada tahun 1816 dan kematiannya juga misteri di mana tidak diketahui penyakit suaminya ini. Dan pada 25 Jun 1825, sekali lagi si Delphine ini berkahwin dengan seorang doktor, iaitu Leonarda Louise Nicholas Lalaurie. Dan disebabkan dia kahwin dengan ini doktor lah, dia mendapat gelaran Madame Lalaurie. Dan selepas berkahwin dengan suaminya ini, mereka membeli sebuah rumah banglo di Royal Street pada tahun 1831. Dan dikatakan rumah mereka ini mempunyai bilik-bilik untuk orang gaji mereka. Pada 16 November 1832,
perkahwinan mereka ini tidak bertahan lama, di mana mereka sah bercerai pada tahun tersebut. Yalah, mungkin masa tu si Lau Lauri ini sangat mencintai dengan dia punya suami yang ketiga ini, maka akibat daripada penceraian yang berlaku itu dia menjadi semakin stres dan dia mendapat tekanan, dia mengalami depresi yang sangat teruk, di mana emosi dia yang mudah berubah dan dia juga dikatakan seorang yang mudah marah. Dan sekarang kita akan tengok penyiksaan dan pembunuhan hamba abdi serta kebakaran yang berlaku di rumah si Lau Lauri ini tadi. Cek. Rumah si Lau Lauri ini tadi merupakan sebuah rumah yang sangat besar. Dan di dalam rumah dia tu mempunyai banyak barang-barang yang berharga serta perhiasan-perhiasan yang sangat mahal. Dan dikatakan juga si Lau Lauri ini mempunyai ramai pelayan, maksudnya orang gaji lah guys. Namun siapa yang sangka di sebalik rumah yang mempunyai banyak perhiasan yang mahal, ada peristiwa hitam yang terjadi di dalam rumah itu. Di mana pada suatu hari ada seorang pelayan si Lau Lauri ini yang bernama Lia, berumur 20 tahun. Dan waktu dia tengah menyisir rambut si Lau Lauri ini tadi, dan tercabutlah beberapa helai sejapul rambut si Lau Lauri ini tadi kan. Dan waktu itulah entah apa yang merasuki, tiba kan, entah apa yang merasuki si Lau Lauri ini. Dia menjadi semakin marah guys, macam orang gila, teriak-teriak, marah-marah dia punya orang gaji ini. Kemudian si orang gaji ini pula dia melarikan diri daripada bilik itu, dia naik di tingkat atas. Waktu dia naik di tingkat atas itulah dia punya kaki tersadung, kemudian terjatuh daripada balkoni tingkat atas rumah si Lau Lauri ini tadi. Dan mati di sana guys. Lepas itu kes si Lau Lauri ini tadi sempat juga dibawa ke pengadilan. Malangnya kan si Lau Lauri ini tadi ada seorang sepupu yang masa tu berpengaruh besar. Jadi atas bantuan sepupu dia ini tadi, maka si Lau Lauri ini tadi hanya mendapat hukuman di mana dia hanya perlu membayar denda yang sangat kecil. Denda yang dikenakan itu tidak setimpal dengan apa yang sudah berlaku pada orang gaji dia tu tadi. Masa tu guys, memang desas-desus pasal kes si Lau Lauri ini tadi memang tersebarlah di seluruh kota New Orleans ni tadi. Jadi banyaklah masyarakat ni membawang berapa semua. Tapi lama-kelamaan cerita tentang kejahatan si Lau Lauri ini tadi mereka anggap itu sebagai satu perkara yang tidak disengajakan. Kerana pada ketika itu mereka tahu bahawa si Lau Lauri ini merupakan seorang wanita yang sangat baik dan penuh dengan kasih sayang, apalagi dengan kanak-kanak. Kemudian berita itu pun menjadi semakin slow dan kemudian tidak ada lagi siapa yang menyuarakan tentang apa yang berlaku pada orang gaji si Lau Lauri ini tadi. Sehinggalah pada satu hari ketika si Lau Lauri ini membuat sebuah pesta besar-besaran, dan pesta itu dilakukan pada 11 April 1834, di mana si Lau Lauri ini mengundang para bangsawan, maksudnya dia jemput semua orang-orang kaya yang ada di kota Orleans tu tadi dengan orang-orang yang bekerja di pejabat untuk datang meraihkan sama-sama dia punya pesta itu. Dan ketika acara itu berlangsung, sibuk dengan orang bercerita, sibuk dengan music, sibuk dengan orang menari, tiba-tiba muncul api yang sangat besar dan dikatakan api itu datang daripada ruangan dapur si Lau Lauri ini tadi. Padahal kalau dikira dapur si Lau Lauri ini tadi terpisah dari bangunan utama di mana majlis itu diadakan. Dan tidak ada siapa yang mengetahui bagaimana api tersebut boleh melarat guys. Waktu tetamu tu nampak api yang sangat besar, mereka pun lari bertempiaran. Ada yang pergi situ, ada yang pergi sini, ada yang pergi sana. Dan ada juga yang menjerit-jerit meminta tolong sebab ialah api terlampau besar
Dan masa itulah datang bomba ni tadi untuk memadam api. Dan waktu dorang memadamkan api ni, ada satu bomba ni, dia masuk di salah satu ruangan guys. Di dalam ruangan tersebut, dia menemukan beberapa orang pelayan si Lalaurie ini tadi dalam keadaan terikat. Masa tu si bomba ni tadi pun berfikir macam mana dia mau tembus masuk ke dalam bilik, sebab ruangan yang dia masuk tadi pintu dia tu berkunci. Mau tidak mau dia panggil kawan-kawan dia lah, mari tolong saya, kita naik di sini nih, kita mesti mau buka ini bilik nih sebab di dalam tu masih ada orang. Dia cakap begitulah guys, seolah-olah begitulah dialog dia. Kemudian dorang pun naik di atas loteng, di mana ada satu orang bomba ni, dia masuk di dalam loteng tu, kemudian dia memecahkan pintu dari dalam tu tadi. Dan masa itulah guys, ya Allah, bau busuk keluar daripada ruangan yang dia kasih pecah pintu tadi. Keluar bau busuk yang sangat busuk guys. Bukan setakat bau busuk tu saja, dong masuk di dalam, dorang nampak ada beberapa orang pelayan ini dalam keadaan terikat, di mana mulut mereka ini dijahit dan di dalam mulut mereka itu disumbatkan dengan barang-barang yang kotor. Okay. Itu baru beberapa orang yang bomba ni jumpa. Orang cari lagi mana-mana lagi mangsa, dan di sanalah juga dorang jumpa mayat lelaki ni di mana dia sudah mati dan dia punya kemaluan itu dipotong. Dan dikatakan si Lalaurie ini melakukan eksperimen gila terhadap manusia guys. Selain itu juga dorang menjumpai beberapa lagi mayat yang sudah tidak boleh dikenal pasti, kerana mayat-mayat tersebut sudah lama dan memang tidak sudah rupa orang. Dan ada lagi satu mangsa si Lalaurie ini dorang jumpa dalam keadaan yang diikat. Tangan-tangan pelayan lain dia potong ni, dia cantumkan kepada badan mangsa yang satu ni tadi. Usus lelaki ni tadi terkeluar daripada perutnya dan berciciran di lantai guys. Boleh dikatakan keadaan lelaki ni tadi umpama seperti seekor ketam. Boleh kamu bayangkan guys, ketam, badan dia satu, lepas tu banyak tangan dia. Begitulah keadaan si lelaki ini tadi, di mana tangan-tangan yang dicantumkan itu adalah daripada tangan-tangan pelayan lain guys. Apa si Lalaurie ini kan? Daripada itu guys, mereka juga mendapati seorang wanita ni dikurung di dalam sangkar anjing yang sangat kecil. Dan masa tu hidup lagi lah tu perempuan. Lepas tu dia minta tolong lah. Dan bila dorang kasih keluar tu perempuan daripada kandang anjing tu guys, Allahu Akbar, dia ibaratnya macam kalau kamu pernah tengok Home Alone 3, ada satu orang perempuan yang masuk di dalam satu loteng kecil tu. Lepas tu bila polis kasih keluar, badan dia tu sudah patah-patah. Begitulah keadaan itu perempuan tadi yang dipaksa masuk di dalam kandang yang kecil itu dan menyebabkan tangan dan kakinya patah guys. Apa yang lebih teruk lagi guys, bila dorang cek seluruh ruangan itu, dorang terjumpa beberapa manusia yang dalam keadaan terikat, tapi muka dorang ni sudah tidak boleh dikenal pasti sebab dia punya kulit itu sudah dilapah oleh si Lalaurie. Dia sudah kasih pisah tu kulit muka daripada tu badan orang. Jadi macam mana orang kenal? Bergali. Lepas tu guys, yang paling sadis lagi, dorang nampak ada beberapa mayat ni dengan tangan dorang ni dihiris-hiris. Dia buat jari-jari mangsa dia tu bentuk macam ulat bulu. Dia hiris. What the hell? Kan? Apa ni? Dan di dalam ruangan tersebut juga penuh dengan cawan-cawan yang bersepah, darah merata-rata dan bau yang sangat, you can't imagine macam mana bau dia tu. Bau lah, sangat bau guys, dimana campur dengan bau darah, bau mayat yang sudah membusuk, bau macam-macam lah bau. Dan sekarang kita akan tengok nasib si Madam Lalaurie ini apabila warga di sekitar kota Orleans itu mengetahui tentang perbuatan terkutuk dia ni. Check this out. Akibat daripada penemuan
pihak bomba ini tadi, tentang perbuatan si Lalaurie ini tadi, maka warga kota Orleans ini pun berkumpullah, datanglah ke rumah si madam ini untuk mencari dan menangkap si madam ni. Jadi dorang ni berkumpul di halaman rumah besar si Lalaurie ni tadi. Lepas tu dorang teriak-teriak, "Oi, keluarlah, oi, kau pembunuh, oi, keluarlah." Begitulah keadaannya kan. Dan disebabkan dorang ni tidak sabar lagi sebab pintu pun tak kena buka. Dorang ceroboh aja masuk rumah si Madam Lalaurie ni tadi. Dorang carilah, "Mana kau, mana, keluar kau." Malangnya guys, si Madam Lalaurie ini tadi sudah pun melarikan diri. Pintar kan dia? Dia sudah awal-awal lari daripada kota Orleans ni tadi. Tidak ada siapa pun tahu di mana keberadaan si Madam Lalaurie ini tadi selepas dia melarikan diri. Tapi menurut versi yang lain, dipercayai bahawa si Madam Lalaurie ini tadi, waktu dia melarikan diri daripada rumah agam dia ini, dia pergi ke Alabama, kemudian dia berpindah ke Paris dan meninggal dunia pada 7 Disember 1842 dan masa itu dia berumur 68 tahun. Dan akhirnya rumah si Madam Lalaurie ini tadi sebenarnya masih wujud sehingga sekarang. Walaupun sudah kena buat beberapa renovation terhadap rumah dia tu, tapi dia punya bentuk rumah tu masih kekal guys. Mereka tidak ubah pun bentuk asal rumah si Madam Lalaurie ni tadi. Rumah dia ni dijadikan sebuah rumah hantu di mana sekarang ni didatangi oleh pelancong-pelancong dari serata dunia. Dan rumahnya ini terletak di 1140 di Royal Street di kota New Orleans. Dan ya guys, begitulah kisah tentang si Madam Lalaurie ini tadi yang lebih ganas dan lebih kejam berbanding si Elizabeth Bathory. Yalah, Elizabeth Bathory itu dia cuma minum darah manusia, dia cuma bunuh dan yalah hukuman biasa lah. Kalau dikira hukuman dia tu lebih okey sikit daripada si Madam Lalaurie ini tadi. Ya Allah, segala-gala manusia itu dia jadikan eksperimen. Lepas tu dia cantum-cantum tubuh mangsa dia ni kepada tubuh yang lain. Macam mana dia boleh terfikir begitu tu? Terlampau juga kreatif hidup dia kan. So ya guys, sekiranya anda mempunyai kisah yang ingin anda kongsikan kepada saya, bolehlah email saya ke nurulsyafinasjumadi92@gmail.com dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan update terbaru daripada saya. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Thank you guys. Bye.